الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضاه وافتح لنا فتوح العارفين بك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke atas junjungan dan kasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga keluarga baginda dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau. Wassalawatullahi wassalamuhu alaika sayyidi ya Rasulullah. Para sahabat sekalian, seperti biasa sebelum kita memulakan pembacaan kita sama ada daripada kitab Haqaiq Anit Tasawuf karangan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Isa Al-Halabi radhiyallahu taala an. Demikian juga kitab Mi'rajut Tasyawuf ila Haqaiq Tasawuf karangan daripada Sayyidil Imam Ahmad Ibn Ajibah radhiyallahu taala an. Kita akan memulakan dengan membaca salawat sebanyak 11 kali. Semoga dengan salawat ini kita tergolong sebagai orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Adada ma wasa'ahu ilmullah. InsyaAllah kita akan memulakan dengan bacaan kitab Haqaiq Anit Tasawuf karangan daripada Sayyidil Imam Syekh Abdul Qadir Isa Al-Halabi radhiyallahu ta'ala an. Pada muka surat 50. Para sahabat boleh bukalah muka surat 50 bagi yang mempunyai kitab. Masih lagi berbincang tentang suhbah atau berguru dan bersahabat kepada seorang syekh mursyid. Bismillahirrahmanirrahim. Aqwalul fuqaha'i wal muhadditsina fi ahammiyati suhbati wa adabiha. Ibnu Hajar Al-Haytami يقول الشيخ الفقيه المحدث أحمد شهاب الدين ابن حجر الهيثمي المكي في كتابه الفتاوى الحديثية والحاصل أن الأولى بالسالك قبل الوصول إلى هذه المعارف أن يكون مديما لما يأمره به أستاذه الجامع لطرفي الشريعة والحقيقة.
فإنه هو الطبيب الأعظم فبمقتضى معارفه الذوقية وحكمه الربانية يعطى يعطى كل بدن ونفس ما يراه هو اللائق بشفائها والمصلح لغذائها. Perkataan atau kata-kata fuqaha dan muhaddisin tentang kepentingan bersuhbah serta adabnya. Jadi beliau di sini akan menjelaskan dan menakalkan beberapa pendapat para ulama sama ada daripada golongan fuqaha demikian juga muhaddisin tentang pentingnya kita bersuhbah atau berguru kepada seorang mursyid yang cukup syarat sebagai seorang mursyid. Yang pertama adalah daripada Sayyidul Imam Ibnu Hajar Al-Haythami radhiyallahu taala an. Telah berkata Asy-Syekhul Faqih Al-Muhaddis Ahmad Shihabuddin Ibnu Hajar Al-Haythami Al-Makki dalam kitab beliau Al-Fatawa Al-Hadisiyah, beliau menyebut sebelum seseorang salik sampai kepada pengetahuan ini maksudnya adalah pengetahuan tentang ma'rifah Allah Subhanahu wa taala, maka lebih baik baginya senantiasa melakukan apa yang disuruh atau diperintahkan oleh gurunya. Inilah satu di antara kewajiban kita kepada guru atau mursyid yang membimbing kita. Kita diwajibkan untuk senantiasa tunduk, patuh, demikian juga melaksanakan apapun jua yang diperintahkan oleh guru mursyid kita. Ya, dan kita kena sadar bahwa apapun yang diperintahkan oleh guru kita, mursyid kita, itu dikira sebagai satu di antara obat yang boleh menyembuhkan penyakit-penyakit hati kita. Walaupun terkadang-kadang apa yang diperintahkan oleh guru kita itu mungkin nampak macam remeh-temeh lah, macam sesuatu yang tidak bernilai menurut kita lah. Tetapi ketahuilah bahwa manakala kita tunduk dan patuh melaksanakannya, walaupun nampak macam sia-sia, janji tak bercanggah dengan syariat, maka ianya boleh menyembuhkan dan boleh menghancurkan hijab-hijab rohani yang ada dalam jiwa kita. Misal katalah contoh lah kan. Misal kata Syekh kita bertanya kepada kita, kamu sudah mandi belum? Kita cakap, alhamdulillah dah mandi dah. Ya kan? Kata Syekh, kamu kena mandi balik. Nampak macam sia-sia lah kan, sebab kita baru selesai mandi. Kenapa pula Syekh menyuruh kita untuk mandi kembali macam itu kan? Ya. Tetapi kita kena yakin bahwa setiap perintah daripada Syekh atau tunjuk aja daripada Syekh, ianya akan memberikan semacam pengobatan kepada jiwa kita, walaupun nampaknya macam sesuatu yang tak ada guna lah, sesuatu yang tak berharga. Janji kita melakukan dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan dan kejujuran, maka walaupun ianya nampak macam perkara yang tak ada guna, nampak macam sesuatu yang tak bernilai, tetapi itu akan boleh membantu kita untuk menyembuhkan penyakit-penyakit hati kita, demikian juga untuk menghancurkan hijab-hijab rohani yang ada dalam jiwa kita. Macam tadi saya bagi contoh, kita baru selesai mandi, tiba-tiba aja Syekh meminta kita untuk mandi kembali. Nampak macam buang-buang air lah kan, membazir lah istilah kita. Tapi bila mana kita buat dengan betul, mesti kita akan menjumpai satu rasa yang tak pernah kita kecapi sebelum itu. Ya. Demikian juga perkara atau benda-benda yang lain. Dan perlu kita faham dengan baik bahwa seorang mursyid atau seorang syekh tak mempunyai kepentingan diri atau kepentingan pribadi pada murid dia. Ya, dia tak ada kepentingan pribadi kepada murid dia. Apapun yang dilakukan kepada murid dia, sama ada benda-benda yang atau perkara-perkara yang mendatangkan munafaat secara zahir, ataupun secara zahirnya nampak seolah-olah dikira sebagai perkara yang sia-sia, tetapi hakikatnya ianya semuanya akan menjadi obat yang boleh menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada dalam hati seorang murid. Itu yang pertama. Kata beliau.
senantiasa melakukan apapun yang disuruh oleh gurunya. Guru cakap jangan buat ini, kita jangan buat. Guru cakap buat ini, kena buat lah. Ya. Saya bagi contoh. Misalnya, sebelum kita jumpa dengan syekh kita, jumpa dengan guru kita ini, kita rajin sholat tahajud. Ya kan? Dah puluh-puluh tahun atau dah belas-belas tahun dah kita sholat tahajud. Tapi suatu masa syekh panggil kita, mari sini. Kamu nampak rajin sholat tahajud kan? Ya. Kita pula dengan rasa bangga, kita jawablah, alhamdulillah, saya dah dekat 15 tahun dah ini sholat tahajud tiap-tiap malam. Ya. Saya nampak kan, ada rasa bangga lah dalam jiwa kita, ada rasa puas hati, ada rasa takabur lah dalam jiwa kita kan. Lalu kemudian Syekh cakap, kalau macam tu, awak berhentilah sholat tahajud. Awak berhenti sholat tahajud. Awak tukar dengan baca Al-Quran sebagai pengganti tahajud itu baca Quran 1 juzuk. Kita pula berfikir kan, takkanlah saya tinggal, takkanlah saya tak buat salat tahajud ni, sebab saya dah buat lebih daripada 15 tahun dah, tiba-tiba je kenapa pula Syekh larang saya buat. Lepas tu pula dia minta saya tukar dengan ibadah yang lain, iaitu membaca Al-Quran 1 juzuk. Bila mana kita tunduk dan patuh ke atas apapun yang diperintahkan oleh Syekh, walaupun tak sesuai dengan keinginan kita, janji tak bercanggah dengan syariat, maka kesembuhan itu akan lebih cepat ya kita dapatkan. Tapi bila mana kita banyak komplain, banyak protes, lepas tu pula tak puas hati ke atas apapun yang diajarkan oleh Syekh kita, maka kesembuhan itu jauh daripada diri kita lah. Sekarang timbul satu soalan. Mengapa Syekh tadi melarang murid dia untuk solat tahajud? Ya, secara zahir seolah-olahnya Syekh ini menghalau atau menghalang seorang murid daripada kebaikan kan? Ya, itu menurut penilaian kita, walaupun hakikatnya Syekh melarang murid dia untuk solat tahajud itu sebab dia mengesan bahwa solat tahajud itu menambah rasa bangga dan tinggi hati dalam diri dia. Sehingga untuk sementara masa Syekh melarang dia untuk meneruskan kebiasaan atau amalan yang telah lama dia buat itu, dan tukar dengan ibadah yang lain sebagai pengganti daripada amalan itu. Macam tu. Tapi bila mana suatu masa nanti penyakit dia telah terbebas daripada rasa bangga, rasa sombong, demikian juga rasa angkuh, mestilah Syekh itu akan perintah kembali kepada murid itu untuk melakukan solat tahajud seperti mana yang telah dilakukan di masa lampau. Macam itu. Yaitu guru yang di antara syariat dan hakikat. Ini guru yang perlu kita cari. Seorang syekh atau mursyid atau guru yang menghimpun dua ilmu sekali. Yang pertama adalah ilmu syariat, dan yang kedua adalah ilmu kerohanian, yaitu ilmu hakikat. Ya, fiqh dia mantap. Ya, ilmu tafsir dia okey. Demikian juga ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu zahir yang lain. Demikian juga dari sudut hakikat, dari sudut ilmu tasawuf. Ya kan? Ilmu tauhid dia mantap, ilmu akhlak dia mendalam, demikian juga dia kena memahami dan betul-betul mengetahui secara mendalam tentang kaifiat, tata cara melakukan perjalanan rohani menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia kena fahamlah peringkat-peringkat yang kena dilalui oleh setiap murid yang diajak dan dibimbing menuju kepadanya. Ya, demikian juga dia kena hafaz betul lah tentang jalan-jalan kerohanian, dan juga mampu mengetahui tentang bisikan-bisikan nafsu dan syaitan yang boleh menghalangi atau boleh menghambat perjalanan murid dia untuk boleh sampai mengenali dan mencintai dan serta bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena guru-guru itu adalah seumpama tabib, seumpama dokter yang hebat. Janji dia menguasai dua ilmu itu, ilmu syariat secara mendalam, demikian juga ilmu hakikat, yaitu ilmu tasawuf. Bila mana seseorang guru ini telah menghimpun dua ilmu itu sekali, ilmu syariat dan ilmu hakikat secara mendalam, maka dia diumpamakan macam seorang tabib yang pakar, yang hebat.
Maka dengan ma'rifah zauqiyah ya serta hikmah rabbaniyah yang dimiliki oleh seorang guru itu, dia memberikan kepada setiap tubuh dan jiwa apa yang difikirkan sesuai untuk menyembuhkannya serta baik untuk menjadi santapan kerohaniannya. Macam itu. Dia akan bagi amalan nih. Awak kena buat amalan ni yang sesuai untuk perkembangan dan peningkatan kerohanian kamu. Jangan buat amalan ni, sebab bila mana kamu buat amalan ni, inilah amalan yang akan menghambat ya kelajuan perjalanan rohani kamu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam itulah nasihat seorang mursyid yang betul-betul pakar lah dalam pentarbiyahan. Itu yang pertama daripada Al-Imam Sayyidil Imam Ahmad Ahmad Ibnu Hajar Al-Haythami. Yang kedua pula Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, dan beliau ini merupakan pengarang kepada kitab At-Tafsirul Kabir, atau nama lain dia adalah Mafatihul Ghaib. Kalau tak silap tuh dalam 23 jilid lah kitab tuh. Ya, dikira sebagai rujukan utama tafsir dalam mazhab. Qala al-Imam Fakhr-Razi fi tafsirihi al-mashhur 'inda tafsirihi surah al-Fatihah. Ya, al-bab ats-tsalits fi al-asrar al-'aqliyah al-mustanbatati min hadhihi as-surah, yani al-Fatihah, fihi masail. اللطيفة الثالثة قال بعضهم إنه لما قال اهدنا الصراط المستقيم لم يقتصر عليه بل قال صراط الذين أنعمت عليهم، وهذا يدل على أن المريد لا سبيل له إلى الوصول إلى مقامات الهداية والمكاشفة إلا إذا اقتدى بشيخ يهديه إلى سواء السبيل ويجنبه عن مواقع الأغلاطين أغاليط والأضاليل، وذلك لأن النقص غالب على أكثر الخلق وعقولهم غير وافية بإدراك الحق وتمييز الصواب عن الغلط، فلا بد من به يقتدي به الناقص حتى يتقوى عقل ذلك الناقص بنور عقل الكامل، فحينئذ يصل إلى مدارج السعادات ومعارج الكمالات. Yang kedua adalah pandangan atau pendapat daripada Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi radhiyallahu taala an, yang merupakan pakar tafsir dan juga merupakan imam besar dalam mazhab Syafi'i. Dan beliau juga dikira sebagai mursyid lah, sebagai kita orang panggil sebagai seorang sufi lah. Ya. Berkata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi radhiyallahu taala an dalam tafsirnya, tafsir beliau bertajuk Mafatihul Ghaib atau At-Tafsirul Kabir, yang masyhur ketika menafsirkan suratul Baqarah bab ketiga pada menyatakan rahasia-rahasia akal yang diambil pengajaran daripada suratul Fatihah. Padanya terdapat beberapa noktah. Ada beberapa poin atau noktah yang boleh kita ambil pengajaran daripada suratul Fatihah itu. Noktah ketiga, kata beliau, sesetengah orang berkata sesungguhnya bila seseorang berkata ihdinas siratal mustaqim, ya, dia tidak hanya terhenti pada di situ saja. Bahkan mereka membaca siratal ladzina an'amta alaihim. Ini menunjukkan bahwa seseorang tidak mempunyai jalan untuk sampai ke makom-makom hidayah dan mukasyafah kecuali apabila dia mengikut syekh yang menunjukkan jalan yang betul serta menjauhkannya daripada situasi yang silap, ya, lagi menyesatkan. Berdasarkan ayat ini, kata beliau, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, telah menjadi teranglah bagi kita bahwa sehebat apapun seseorang, sepandai apapun akal dan setinggi apapun ilmu seseorang, bila mana nak menempuh perjalanan jalan hidayah dan mukasyafah, dia kena mengikut petunjuk seorang mursyid yang mempunyai kepakaran dan telah sampai kepada tujuan daripada perjalanan itu sebagai guide dia, sebagai penunjuk jalan dia, sebagai guru dia. Perkara sedemikian kerana kekurangan telah menyebelahi makhluk. Maknanya setiap makhluk itu mempunyai kekurangan.
mempunyai kelemahan. Akal tidak cukup untuk memperolehi kebenaran dan membezakan antara yang benar dan salah. Tak cukup dengan akal. Sebab ada benda-benda atau perkara-perkara yang tak boleh nampak oleh akal. Ya. Maka untuk boleh melihat dan menampak benda-benda yang tak nampak oleh akal itu maknanya kita kena menggunakan cahaya lain lah, benda lain, alat yang lain, yaitu nurul basirah, hati, kebersihan hati. Di sana perlu kepada orang yang kamil atau sempurna untuk diikuti oleh orang yang tidak sempurna, sehingga akal orang yang tidak sempurna menjadi kuat dengan cahaya akal orang yang kamil atau sempurna. Ya, ketika itu dia akan sampai kepada tingkat-tingkat kebahagiaan serta tangga kesempurnaan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perkataan daripada Sayyidil Imam Fakhruddin Ar-Razi radhiyallahu taala. Yang pertama tadi pakar hadis, yang kedua pula pakar tafsir, yang ketiga manakala yang ketiga ini adalah pakar fiqh dan juga seorang muhaddis. Qala Syekhul Islam Ibrahim Al-Bajuri, cara membaca dia ada dua, Al-Bajuri boleh, Al-Bajuri juga boleh, tak ada masalah. Syafi'i wa inda syarhihi kalam Syekh Ibrahim Al-Laqani sahibi Jawharatit Tauhid. Wa kun kama kana khiyarul khalqi halifa hilmin tabi'an lil haqqi ay kun muttasifan bi akhlaqin mithlil akhlaqi allati kana khiyarul khalq wa idza kanat al mujahadatu ala yadi shaykhin min al arifin kana anfa liqaulihim halu rajulin fi alfi rajulin anfa'u min wa'zi alfi rajulin fi rajulin fayambaghi lisyakhsi al yulzima shaykhan arifan ala al kitabi was sunnah bi ayyazinahu qabla al-akhdhi anhu fa in wajadahu 'ala al-kitabi was-sunnati lazamahu wa ta'addaba ma'ahu fa asahu yaktasibu min halihi ma yakunu bihi safa'a batinihi ma yakunu bihi safa'u batinihi wallahu yatawalla huda. Seterusnya adalah perkataan atau pandangan daripada Sayyidi Syekh Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri. Beliau adalah seorang ulama besar dan di zaman beliau pernah menjabat sebagai atau menjawat kalau dalam bahasa Melayu sebagai Syekhul Azhar. Ya, Syekhul Azhar, pengetua daripada ulama-ulama Azhar. Dan beliau bermazhab Syafi'i dan juga telah mensyarahkan kitab tauhid yang bertajuk Jawharatut Tauhid. Ya, macam itu. Ya, yang ketiga Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri radhiyallahu taala an. Ya. Berkata Syekhul Islam Syekh Ibrahim Al-Bajuri Asy-Syafi'i ketika beliau menghuraikan kalam Syekh Ibrahim Allahu akbar Al-Laqani, yaitu pengarang Jawharatut Tauhid, Tuhfatul Murid ala syarhi Jawharatut Tauhid. Ya. Nama kitab beliau adalah Tuhfatul Murid. Ya. Syarah kepada Jawharatit Tauhid karangan daripada Syekh Ibrahim Al-Laqani. Nama beliau sama dengan nama pengarang kitab Jawharatit Tauhid. Nah, nama beliau adalah Syekh Ibrahim Al-Bajuri, manakala pengarang kitab yang beliau syarahkan adalah Syekh Ibrahim Al-Laqani. Beliau berkata, wa kun kama kana khiyarul khalqi halifa hilmin tabi'an lil haqqi. Jadilah kamu seperti makhluk yang terpilih. Ya, jadilah kamu seperti mana makhluk yang terpilih. Karena orang yang berakal senantiasa mengikuti kebenaran. Ya. Satu di antara tanda yang seseorang itu berakal bila mana dia senantiasa cenderung dan mengikuti kebenaran. Kalau sekiranya ada orang yang pandai, cerdik, kan, hafazan dia hebat, kepahaman dia pun mendalam, tetapi enti kepada kebenaran dan tidak mengikutinya, maknanya itu dikira sebagai orang jahil, orang dungu kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau istilah lain dia botol, bodoh dan tolol. Ya, botol ya istilah dia. Maksudnya hendaklah kamu bersifat dengan akhlak seperti akhlak yang ada pada makhluk yang terpilih. Ya, siapakah makhluk yang terpilih itu? Para nabi dan rasul, para sahabat, demikian juga para malaikat, ya, para ulama, para arifin billah. Sehingga beliau berkata bermujahadah, ya, dengan bimbingan seorang syekh yang arif. Ya, bermujahadah dengan bimbingan seorang syekh yang arif adalah lebih bermanfaat kerana mereka ada menyebut
Ya, hal perilaku seorang lelaki terhadap 1000 lelaki itu lebih bermanfaat, ya, berbanding kata-kata 1000 lelaki terhadap seorang lelaki. Oleh itu, selayaknya bagi seorang itu melazimi syekh yang arif mengenai Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Nah, beliau menjelaskan tentang satu di antara syarat seorang mursyid yang kena lengkap pada diri seorang mursyid itu. Kena faham betul tentang isi kandungan Al-Quran dan Hadis. Sama ada dari sudut fiqh dia, tafsir dia, akidah dia, akhlak dia. Demikian juga tentang ilmu-ilmu yang lainnya yang berkenaan atau ada hubung kait dengan Al-Quran dan Hadis. Sebelum berguru, ya, dia hendaklah membuat pertimbangan terlebih dahulu. Sekiranya didapati seorang syekh tadi mengikuti pegangan Al-Quran dan Sunnah, maka lazimilah dan beradablah dengan beliau. Mudah-mudahan kamu mendapat manfaat daripadanya, ya, daripada tingkah lakunya. Ya. Daripada tingkah laku mereka karena kejernihan batinnya. Dan Allah Subhanahu wa taala jualah pemimpin kepada hidayahnya. Allahu Akbar. Nah, itulah beberapa nokta yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Ibrahim Al-Baijuri berkenaan dengan kepentingan kita berguru dan bersuhbah kepada seorang mursyid. Seterusnya yang keberapa nih? Yang keempat, ya. Ibnu Abi Jamrah. Ibnu Abi Jamrah itu merupakan pensyarah kepada mukhtasar daripada kitab Sahih Bukhari. Ya. Beliau mensyarahkan mukhtasar kitab Sahih Bukhari mengikut dalam perspektif tasawuf. Yang keempat adalah Ibnu Abi Jamrah radhiyallahu taala anhu. Syarah al-Imamul Hafizul Muhadditsu Al-Wari', bukan Al-Wara', ya, tetapi Al-Wari'. Al-Wari' itu ya, isim fa'il, musyabbah, isim fa'il. Syarah al-Imamul Hafizul Muhadditsul Wari', bukan wara'. Kalau wara' itu adalah kata terbitan atau masdar. Al-Wari'u Abu Muhammad Abdullah ibni Abi Jamrah Al-Azdi Al-Andalusi. Ya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada fasta'zanahu fil jihad fa qala ahayyun walidaka qala na'am qala fa fihima fajahid wa ba'da an syarahahu bayyana asyrata wujuhillah qala fil wajhil 'ashir fihi dalilun ala anna ad-dukhula fi as-suruki wal mujahadat as-sunnatu fihi ay yakuna ala yadi 'arifin bih fayurshiduhu ila ma huwa al-aslah fihi fihi wal asaddu bin nisbati ila halis saliki li anna hadha as-sahabiyya radhiyallahu ta'ala anhu lamma an arada al-khuruja ila al-jihad lam yastabidda bi ra'yi nafsihi fi dhalika hatta istashara man huwa a'lamu minhu wa a'raf. Hadha ma huwa fil jihadil asghar fa kaifa bihi fil jihadil akbar. Masyaallah, subhanallah. Seterusnya adalah pendapat atau pandangan daripada Sayyidil Imam Ibni Abi Jamrah radhiyallahu ta'ala berkenaan dengan kepentingan bersuhbah dan mencari mursyid serta mengambil tarbiyah, pentarbiyahan daripada mursyid yang kamil, yang sempurna. Al-Imam Al-Hafiz Al-Muhaddis Al-Wari' Abu Muhammad Abdullah bin Abi Jamrah Al-Azdi Al-Andalusi menghuraikan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi rajulun illa wasallam fasta'zanahu fil jihad faqala ahayyun walidak faqala na'am qala fa fihima fajahid. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, ya, seorang lelaki telah datang berjumpa atau menjumpai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu izin untuk berjihad. Masya Allah, subhanallah, para sahabat zaman dahulu. Kalau ada seruan untuk berjihad itu, dia orang berlumba-lumba datang jumpa dengan baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, saya nak berjihad, bagilah izin kepada saya nak berjihad. Kalau kita mungkin berlomba-lomba lari, sebab takut mati kan. Adapun para sahabat, Masya Allah, datang jumpa.
Dan satu di antara adab para sahabat itu adalah tidak melakukan sesuatu apapun perkara kecuali setelah bermusyawarah, meminta kebenaran daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta izinlah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan adab yang juga kena ada pada diri seorang murid, ya, kepada syekh dan mursyid dia. Nak buat apapun kena minta izin dulu kepada guru, ya, kepada guru mursyid. Nak berhaji ke, nak berumrah ke, nak kawin lagi ke, kena minta izinlah kepada guru, kepada mursyid kita. Ya, sebab takut-takut apa yang kita nak buat itu walaupun okey, walaupun betul dah mengikut syariat, tetapi takut-takut disertai keinginan hawa nafsu kita. Di situ ada keinginan nafsu yang menyertainya. Na'udzubillah. Dan bila mana sekali je kita mengikut keinginan hawa nafsu kita, masa kita dalam itu, dia akan merosakkan seluruh apa yang telah kita bina daripada makomat-makomat yang telah kita perolehi daripada proses pentarbiyahan itu. Oleh kerana itu, seorang syekh ini tegas. Dia tegas. Kalau dia cakap kepada guru murid dia, jangan buat, maka dia akan cakap dengan ketegasan. Dan bila mana murid itu degil, dia buat juga, guru itu akan buang murid itu. Sebab tak nak dengar cakap kan, degil lah. Ya. Bila mana dia degil, maka sia-sialah pentarbiyahan walaupun dilakukan beribu-ribu tahun. Sebab dia melakukan sesuatu yang menjadi pantangan atau menjadi pantang kepada proses pentarbiyahan, yaitu mengikut hawa nafsu. Nah, oleh sebab itu, apapun yang kita nak buat, bila mana dah jumpa dengan mursyid dan menjadi seorang murid daripada seorang mursyid, maka kita kena minta izin dulu, minta kebenaran, ya kan? Minta izin, musyawarah dululah. Sebab takut-takut apa yang kita nak buat itu mengikut hawa nafsu kita. Nah, dalam hadis ini seorang sahabat ini cukup mulia, luar biasa. Datang jumpa dengan Rasulullah, berdiskusi, diskus, ya. Musyawarah, ya Rasulullah, boleh tak saya nak ikut berjihad nih? Saya tengok sahabat-sahabat yang lain dah bersiap dah nak berangkat pergi berjihad. Lalu kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat nih, adakah kedua ibu bapamu masih hidup? Ya. Sahabat ini menjawab, ya masih hidup lagi ya Rasulullah. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, maka terhadap keduanya kamu berbakti, menjaga, demikian juga berkhidmat kepada ibu bapa kamu. Itulah jihad kamu untuk masa ini. Yang mana pahala dan kebaikannya sama dan serupa bila mana kamu ikut berjihad bersama para sahabat yang lain dan kamu menjadi syahid di situ. Nah, dalam hadis ini baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua tentang fiqhul aulawiyat. Ya, fiqh keutamaan kalau dalam bahasa Melayu. Kalau dalam bahasa Indonesia itu fikih prioritas. Kalau di sini fiqh priority macam itu. Apa maksud dia? Maksud daripada fiqhul aulawiyat ini adalah memilih dua perkara yang baik, memilih sesuatu yang terbaik daripada beberapa perkara yang baik. Beberapa perkara yang baik. Macam tadi kan, berjihad itu mulia. Pahala dia kalau nak berkira pahala luar biasa. Demikian juga berbakti dan berkhidmat kepada ibu bapa juga mulia. Wabil walidaini ihsana kan merupakan perintah dalam Al-Qur'an. Maka berbaktilah kamu, berbuat baiklah kamu kepada ibu bapamu. Tetapi ternyata baginda Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat ini untuk menjaga, memelihara dan juga berbakti serta berkhidmat kepada ibu bapa dia. Nah, sebab itulah fiqhu al-aulawiyat yang sesuai untuk seorang sahabat. Macam itu. Selepas menghuraikannya, beliau menerangkan 10 aspek mengenai hadis ini. Dalam aspek ke-10, beliau berkata, pada hadis tersebut ada dalil yang menunjukkan bahawa di dalam bersuluk, maksud bersuluk di sini adalah mengamalkan tasawuf di bawah bimbingan seorang mursyid. Dan bermujahadah adalah sunnah dilakukan mengikut bimbingan orang yang arif terhadap perkara itu. Dia menunjukkan seorang salik dia menunjukkan kepada perkara dan lebih tepat terhadap seorang salik.
Ini karena apabila sahabat radhiyallahu taala anhu yang bertanya tadi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin keluar ke medan jihad untuk berjihad, beliau tidak mengikuti pendapat sendiri sehinggalah beliau meminta pendapat orang yang lebih tahu dan lebih arif daripadanya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berlaku terhadap jihad kecil. Manakala bagaimana pula keadaannya terhadap jihad yang lebih besar, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan jihad kecil dibandingkan melawan hawa nafsu, seperti mana yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam satu hadis, ketika mana beliau baru balik daripada Badar bersama Rasulullah SAW berkata, jihadil asgari ila jihadil akbar. Kita baru lagi balik daripada jihad kecil. Jihad kecil dikira sebagai jihad kecil lah tuh, perang Badar. Ila jihadil akbar, menuju kepada jihad yang lebih besar. Para sahabat terkejut. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, adakah jihad yang lebih besar dibandingkan jihad di..." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, betul, ada. Apa dia? Jihadun nafs, melawan diri kita, melawan hawa nafsu kita. Allahu Akbar. Seterusnya Ibnu Qayyim Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Putus-putus kan? Coba minta tolong kepada para sahabat sekalian. Tengok live nih, suara oke, clear kita. Ada Puan Nur Hayati Saiman itu cakap putus-putus. Putus-putus kan? Tapi nampak lain oke je. Internet oke lagi. Coba bagi jawaban sikit. Suara clear kita. Tak ada yang bagi jawaban. Terlalu khusyuk, Pak. Oke lah. Oke. Putus-putus ya. Memang kalau malam macam ni lah. Yang lain tak seberapa oke. Kalau sekarang oke dah tak? Oke kan? Hah? Masih putus lagi kan? Jadi macam mana para jamaah sekalian, suara oke kan? Malam macam ni memang lain tak seberapa oke. Oke, kita teruskan. Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Coba CD Zaki. Oke, dah oke. Suara oke. Oke kita coba tengok sini. Minta tolong kepada para sahabat yang sedang tengok apa dia live nih. Suara oke kita. Clear kita. Tadi putus-putus. Oke. Seterusnya Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala, muka surat 52. Qala al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad Asy-Syahir bin Al-Qayyim, ya, rahimahullah. Dah oke dah. Alhamdulillah oke. Alhamdulillah. Fa idza arada al-'abdu ay yaqtadiya bi rajulin falyanzur hal huwa min ahli dzikri aw min al-ghafilin. Wa halil hakimu 'alaihi al-hawa aw al-wahyu. Fa idza kana al-hakimu 'alaihi huwa al-hawa wa huwa min ahli al-ghaflati kana amruhu furuta. Ila an qala fayanbaghi lirrajuli ay yanzura fi shaykhihi wa qudwatihi wa matbu'ihi. Fa idza wajadahu kadzalika falyub'id minhu. Wa in wajadahu mimman ghalaba 'alaihi dzikrullahi ta'ala wa ittiba'us sunnati, ya, alai bal huwa hazimun fi amrihi falyasta bi urwatihi aw falyastamsik bi gharzihi aw kama qala, ya, radhiyallahu taala an.
Suara oke. Yang kelima adalah pandangan dan pendapat daripada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala berkenaan dengan kepentingan suhbah dan mengambil pentarbiyahan daripada seorang syekh atau mursyid kamil dan mukammil. Kata beliau, ya, apabila seseorang hamba ingin mengikuti seorang, maka hendaklah dia memerhatikan sama ada orang yang ingin diikuti itu ya, terdiri daripada golongan ahli zikir atau dari golongan yang lalai. Yang mula-mula kita kena cek pada diri seorang mursyid itu, adakah dia tergolong sebagai ahli zikir atau ahli ghaflah. Adakah yang menjadi hakim terhadap dirinya itu adalah hawa nafsu ataupun Quran. Demikian juga kita tengok cara dia beramal, ya, cara dia bersikap, bertingkah laku, cakap, makan, minum, ya kan. Nah, kalau berselari atau ya selaras dalam bahasa Indonesia, selari dengan Al-Quran dan hadis, maka ikutilah. Tapi bila mana bercangga, cara sholat dia misal pelik lah mungkin, cara sholat dia tidak menghadap kiblat misal, jangan ikuti walaupun dia mempunyai nama yang masyhur, ya, sebab apa yang dia lakukan atau apa yang dia contohkan telah menyalahi Al-Quran dan hadis. Tak payah kita ikutlah. Apabila hawa nafsu yang menjadi hakim kepada dirinya, maka dia termasuk dalam golongan orang yang lalai dan urusannya itu melampaui batas. Ya kan? Sehinggalah kepada kata-kata beliau yang berbunyi, seeloknya seorang itu melihat siapa syekhnya serta contoh ikutannya. Ya, juga kepada pengikut-pengikutnya. Kita tengoklah murid-murid daripada syekh yang akan kita jadikan sebagai syekh itu, tengok akhlak dia, tengok ilmu para murid-murid dia. Demikian juga tengok perangai-perangai daripada murid-murid dia. Bila mana murid seorang syekh itu paham tentang syariat, solat dia oke, zakat dia oke, akhlak dia cantik, elok kan, maka bolehlah kita jadikan dia sebagai guru kita. Sekiranya perlakuannya sama sahaja, maka jauhkanlah diri daripadanya. Tapi bila mana akhlak dan budi pekerti daripada murid-murid dia itu sama dengan guru dia tak betul, maka tinggalkanlah, jangan mendekat kepadanya. Sekiranya didapati dia senantiasa berzikir dan mengingati Allah Subhanahu wa taala serta mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata ya urusannya tidak melampaui batas, bahkan dia seorang yang bersungguh-sungguh dalam urusannya, maka berpegang teguhlah kepadanya. Bila mana dia menjaga komitmen dengan baik, ya kan? Ya, menunaikan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga beliau tergolong sebagai seorang yang mempunyai ilmu dalam keluasan ilmu, demikian juga kepakaran dalam pentarbiyahan, maka berpegang teguhlah kepadanya. Sebab ada harapan bagi kita untuk boleh sampai kepada tujuan yang sebenar melalui seseorang yang mempunyai mausufat atau muwasafat atau ciri-ciri seperti mana yang disebutkan tadi. Seterusnya Abdul Wahid Ibnu Ashir, ya, seorang ulama juga. Ya. Qala al-faqihul Maliki wa Abdul Wahid ya, Ibnu Ashir fi manzumatil aqaidi wa ibadatin ya, wa ibadati fiqh Malikin al-musamma al-mursyida al-ma'in. Al-mursyid al-mu'in atau al-ma'in. Mubayyinan darurata suhbati syekh al-mursyidi wa ma yantiju min atharin tayyibah. Kata beliau, yashabu syekhan arifal masaliki yaqihi fi tariqihi al-mahalik yuzakkiruhu Allah idza ra'ahu wa yuwassilu al-'abda ila maulahu yuhasi wa yazinu al-khatira bil qistas wa yahfazu al-mafruḍa ra's al-mali wan nafla ribhahu bihi yuwali
wa yuksiru dzikra bi saffi lubbihi wa al-aunu fi jami'i dha bi rabbih. Allahu akbar. Yujahidu an-nafsa li rabbil alamin wa yatahalla bi maqamatil yaqin yasiru 'inda dhaka 'arifan bihi hurran wa ghayruhu فحبه الإله واصطفاه لحضرة القدوس واجتباه. قال شارح هذه المنظومة الشيخ محمد بن يوسف المعروف بالكاف في كتابه النور المبين على المرشد المعين: إن من نتائج صحبة الشيخ السالك ما يحصل لمريده من أنه يذكره الله، أي يكون سببا قويا في ذكر المريد ربه إذا رأى الشيخ لما عليه من المهابة التي ألبسه الله إياها. ويشهد لذلك ما أخرجه الحاكم عن أنس رضي الله تعالى عنه: أفضلكم الذي إذا رؤوا ذكر الله تعالى لرؤيتهم. ومن ثمرة صحبة هذا الشيخ السالك أيضا أنه يوصل العبد إلى مولاه بسبب ما يريه من عيوب نفسه، وينصحه بالهروب من غير الله تعالى إلى الله تعالى، فلا يرى لنفسه ولا لمخلوق نفعا ولا ضرا، ولا يركن لمخلوق في دفع أو جلب، بل يرى جميع الانقلابات والتصرفات في الحركات والسكنات الله تعالى. وفائدة الشيخ مع المريد هي إظهار العيوب القاطعة عن الله تعالى للمريد، فيشخصها له ويريه دواءها، ولا يتم هذا إلا مع مريد صادق ألقى قلائد نفسه لشيخه وألزم نفسه ألا يكتم خاطرا ما عن شيخه. وأما إذا كتمه ولو واحدا فلا ينتفع بشيخه البتة. Masya Allah. Seterusnya adalah keterangan atau pandangan daripada Syekh Al-Imam Abdul Wahid Ibnu Ashir rahimahullahu ta'ala, yang merupakan seorang ulama bermazhab Maliki. Berkata Al-Faqih Al-Maliki Abdul Wahid Ibnu Ashir dalam manzumah akidah dalam ibadah fiqh Maliki yang bernama Al-Mursyidul Ma'in sebagai menjelaskan kemestian bersuhbah dengan syekh yang mursyid. Ya kan? Ya, perhatikan apa yang diperoleh dari indah ini. Ya. Yashabu syekhan 'arif al-masaliki yaqihi, yang bermaksud dia bersuhbahlah dengan guru yang mengetahui jalan. Kita kena bersuhbah dengan guru yang mengetahui jalan. Jangan pula bersuhbah dengan seseorang yang tak mengetahui jalan. Kita nak pergi kepada suatu tempat, maka kita kena ditemani atau mengikut kepada seseorang yang mengetahui jalan. Kalau kita bersahabat atau berguru kepada seseorang yang tak faham, tak mengetahui jalan, sudahlah kita tak sampai tujuan, lepas itu menyusahkan pula. Ya kan? Sebab dia tak tahu jalan. Itu yang pertama. Kena faham betul jalan kerohanian. Mengawasi perjalanan kebinasaan. Dia juga mempunyai kemampuan untuk senantiasa mengawasi. Ya, perjalanan itu daripada kebinasaan. Dia tahulah, oh jangan lalu ke sini banyak lubang, sini banyak binatang buas, di sini ada virus corona misalkan. Jangan lalu ke sini tahu. Nah, lalu laluan yang lain. Dia bagi tahu kepada murid dia macam, jangan lalu ke sini, di sini ada jurang. Oh, jangan lalu kalau lalu ke sini minyak habis, tak ada stesen minyak kat sini. Nah, lalu ke sini. Macam itulah. Ya. Seterusnya, apabila melihatnya teringatkan Allah. Itu satu di antara tanda yang seseorang itu mursyid. Kita tengok wajah dia, kita teringat kepada Allah, rindu kepada Allah, rindu kepada baginda Rasulullah SAW, rindu kepada akhirat. Kan? Ya. Seterusnya menyampaikan hamba kepada Tuhannya. Demikian juga tujuan daripada pentarbiyahan
menyampaikan seorang murid untuk mengenali Tuhannya. Tak ada tujuan yang lain, tak ada tujuan bisnis, tak ada tujuan kepentingan diri lah. Tapi kalau ada tujuan bisnis, demikian juga yang lainnya, itu bukan mursyid. Seterusnya, menghitung diri di atas setiap nafas, senantiasa bermuhasabah. Apapun yang dilakukannya telah pun dipastikan bahwa ianya adalah dia. Minta maaf, ada masalah pada line internet. Seterusnya, menghitung diri di atas setiap nafas. Dia senantiasa bermuhasabah. Dia senantiasa memastikan bahwa apapun yang dilakukannya ini adalah suatu ibadah kepada Allah dan bukanlah sesuatu yang sia-sia yang boleh menyebabkan hati dia jauh daripada Allah. Masya Allah. Seorang syekh macam itu. Bukan menghitung duit, tapi menghitung kesilapan. Menghitung dirilah. Raqabatul anfas istilah dia. Seterusnya, menimbang lintasan hati dengan qistas, dengan timbangan keadilan. Dia senantiasa menimbang lintasan hati dia. Lintasan hati ini tak betul nih, maksiat kepada Allah. Lepas itu dia beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Setiap lintasan hati, setiap nafas yang keluar daripada hidung dia. Menjaga yang fardu sebagai modal. Menjaga fardu. Sholat dia. Datang. Ya. Yang sunnah sebagai untung turut menyusul. Demikian juga menjaga ibadah-ibadah sunnah mengikut kadar kemampuan. Dengan kejernihan hati, dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjaga kejernihan hati dia. Memohon pertolongan dalam semua perkara kepada Allah, senantiasa memohon pertolongan kepada Allah. Berjihad melawan nafsu karena Tuhan seluruh alam semesta. Senantiasa bermujahadah karena Allah. Bukan nak mendapatkan karomah, bukan nak mendapatkan pahala, bukan nak mendapatkan sanjungan, tetapi dia bermujahadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga menghiasi diri dengan yakin sebagai makom. Dia senantiasa menghiasi diri dengan kepada Allah Subhanahu. Ketika itu dia telah menjadi arif, ya kan? Dengan Allah Subhanahu wa taala, dia bebas dan tiada selain daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Allah sayang kepadanya dan memilihnya ke hadirat kudus dengan mengambilnya, maknanya memilihnya sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Berkata penghurai mangzumah ini yaitu Syekh Muhammad bin Yusuf, yang lebih tersebut ialah hadis baginda Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Al-Hakim daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Afdalukumul ladzi idza dzukirallahu taala li ru'yatihim. Daripada Sayyidina Anas berkata, baginda Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kamu ialah apabila mereka melihat kalian, mereka akan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah bersuhbah dengan Syekh Salik juga ialah Syekh menyampaikan seseorang hamba kepada Tuhannya, yaitu dengan sebab dia menunjukkan murid tentang keaiban diri murid tersebut, ya kan? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepentingan atau faedah Syekh kepada murid ialah menjelaskan keaiban yang memutuskan murid daripada ma'rifatullah, penyakit kepadanya dan memberi obatnya. Itulah tujuan atau tugasan seorang syekh. Dia keaiban murid dia dan juga bagi tahu tentang tata cara mengobati serta bagi tahulah tentang obat yang sesuai untuk penyakit itu. Perkara ini tidak akan sempurna kecuali terhadap murid yang jujur, yang menyerahkan kunci dirinya kepada syekhnya. Tak cukup setakat arif billah, murid pun kena jujur, ikhlas dalam